Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk kita hadir pada pagi yang mulia ini. Tetapi puan-puan kena ingat, masa ni begitu cepat berlalu. Hari ni rupa-rupanya dah masuk 21 September 2023. Juga bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Maknanya bulan Safar dah tak ada. Bila ada lagi bulan Safar, Ustaz? InsyaAllah panjang umur tahun depan lah. Tahun depan baru jumpa bulan Safar. Allahu Akbar. Sedangkan baru je bulan Safar Ustaz sebut pada minggu sudah kan. Rupa-rupanya hari ni dah masuk bulan baru iaitu Rabiul Awal. Dan sempena dengan bulan Rabiul Awal ini, puan-puan, mari sama-sama kita perbanyakkan salawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga kita perbanyakkan mengamalkan sunnah Nabi kita. Dan syukur alhamdulillah hari ini puan-puan dok datang belajar, mengaji dengan ustaz, saat lagi baca Quran. Ini semua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya dijadikan pegangan kepada kita sepanjang hayat, bukannya bermusim. Puan-puan jangan pula belajar atau bermusim, Ustaz. Kalau ada mood, maka belajarlah saya. Tak ada mood, saya tak nak belajar. Tak boleh, puan-puan. Belajar ni tak boleh ikut mood. Puan-puan kena letakkan tanggungjawab pada diri masing-masing sepanjang hayat untuk belajar. Baik, terima kasih kepada semua pelajar yang hadir pada hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, di belakang sana kita ada nota satu set berkenaan dengan hukum wakaf dan ibtidak. Dan al-kisahnya, wakaf dengan ibtidak ni, bab tu dah habis belajar ke belum? Dah habis belajar ke belum? Dah habis belajar. Tak silap Ustaz, 4 kali ke 5 kali kuliah Ustaz menceritakan tentang wakaf dengan ibtidak saja. Dan last kali pada minggu sudah, Ustaz menceritakan tentang apa tahu? Tentang wakaf Jibril. Dan sebelum tu Ustaz cerita tentang apa lagi? Wakaf Qabih dan sebagainya. Jadi banyak panjang cerita tentang wakaf. Tapi kan puan-puan, apa yang saya cerita tu tidaklah begitu lengkap. Maksud Ustaz tidaklah sedetail mana Ustaz-Ustaz lain yang cerita. Sebab apa, wakaf ni sebenarnya pembelajarannya panjang. Sebab itu ada kitab yang dihasilkan oleh para ulama, antaranya ya yang disebut sebagai Al-Wuquf. Kitab yang cerita tentang wakaf aja. Tak ada cerita lain, puan-puan. Maknanya wakaf ni satu topik, satu bab yang amat penting dititik beratkan oleh para ulama dan dalam usaha kita nak memahami hukum tajwid. Jadi bersyukurlah tuan-tuan puan-puan, walaupun Ustaz tak ajar detail sangat berkenaan dengan wakaf, tapi secara basic kalau ditanya ada berapa jenis wakaf, sudah. Ada berapa jenis wakaf? 6. Antaranya wakaf apa? Wakaf tam atau lazim, wakaf jaiz, wakaf kafi, aula dan sebagainya. Jadi puan-puan, setidak-tidaknya puan-puan tahulah kalau jumpa wakaf ni nak buat apa. Itu semua Ustaz dah ajar dia dalam kuliah kita sebelum ini. Alhamdulillah. Jadi puan-puan, rupa-rupanya setakat hari ini sebelum kita mulakan kuliah dengan membaca doa, Ustaz nak tanya sikit soalan ni. Rupa-rupanya setakat hari ini puan-puan dah habis belajar berapa bab dengan Ustaz? Tajwid tahap 3 sahaja. Berapa? 4 bab. Bab yang pertama apa dia? Alif Lam Al-Jalalah. Yang kedua? Sakta. Ketiga ji? Kaedah baca Hamzah Wasal 4. Lepas sekali kita belajar wakaf dan ibtidak. Jadi hari ini tibalah saatnya untuk kita masuk kepada bab yang baru. Bab yang terakhir, bab yang ke-14. Yang disebut sebagai tanda-tanda bacaan Al-Quran Lesam Uthmani. Sekali lagi kita masuk, tapi sebelum itu mari sama-sama kita mulai doa dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sama-sama kita tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi
أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik puan-puan, masa kita tak berapa banyak lagi. Puan-puan tahu sekarang ni bulan 9 kan? Bulan depan bulan 10, bulan Oktober 10, 11, 12. Bulan 1, bulan 2. Maka tamatlah kuliah kita untuk semester ini. Sekejapnya Ustaz. Ya, pasal apa? Awal bulan 3 ataupun pertengahan bulan 3 tak silap Ustaz, dah masuk Ramadan. Bermakna kita kena stop, kena cuti. Puan-puan kena ingat, setiap kali Ramadan, Syawal, maka itulah cuti bagi kelas kita. Semua kelas yang Ustaz ajar, cutinya pada bulan Ramadan dan juga bulan Syawal, 2 bulan. Lepas tu baru kita kembali berkuliah. Tapi puan-puan kena naik semester yang berikutnya pula ataupun tahap yang berikutnya. Jadi untuk tahap ini alhamdulillah puan-puan dah berjaya sampai kepada bab yang terakhir, namanya tanda-tanda bacaan Al-Quran Bersama Uthmani. Tapi kena ingat, sebelum ni puan-puan dah belajar berapa bab? 4 bab seperti mana yang kita sebut sebentar tadi ya. Dan ini adalah bab yang kelima. Ini bab yang terakhir. Dan kalau kita sempat habis bab ini, kemungkinan kalau ada masa nanti Ustaz bawa ulang kaji balik semua hukum yang kita dah belajar dalam tajuk tahap yang ketiga. Jadi itu sebab untuk ulang kaji, saya perlukan puan-puan dapatkan nota ringkas seperti ini yang melibatkan semua bab yang Ustaz ajar. Yang ni, yang terbaru ni Ustaz bagi dekat belakang sana berkenaan dengan wakaf dan ibtidak. Nanti akan datang ada tanda-tanda bacaan dan juga bab-bab yang lain sebelum ni puan-puan dah dapatkan ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak atas kerjasama dan komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Okeylah, mari sama-sama kita fokus kepada bab yang ke-14. Buka buku tajuk Ustaz, ini rujukan utama kita ya. Tajuknya kat atas tu cuba baca, tanda-tanda bacaan Al-Quran Resam Uthmani. Apa maknanya tu? Apa makna tanda-tanda? Apa dia baca Al-Quran Resam Uthmani? Mari Ustaz jelaskan di whiteboard. Ustaz tulislah kat whiteboard supaya puan-puan nampak lebih jelas apa makna tanda-tanda bacaan Al-Quran Resam Uthmani. Baik tuan-tuan puan-puan, bila sebut tajuk tanda-tanda ni, puan-puan kena faham. Tak lain tak bukan dia merupakan simbol. Tanda-tanda bacaan Al-Quran Resam Uthmani. Okey. Mari saya terjemahkan apa makna yang kita sebut ni. Okey, bila sebut tanda, kata ulama, ia merupakan simbol. Simbol. Maksudnya nanti kita kena belajar simbol lah ni. Apakah simbol yang ada dalam Quran? Banyaklah puan-puan. Nanti puan-puan kena belajar satu demi satu. Bila sebut baca Al-Quran, puan-puan dah sedia maklum. Manakala Resam Uthmani, resam itu penulisan. Penulisan ataupun kaedah penulisan. Uthmani itu adalah bersempena dengan nama Saidina Uthman, yang merupakan individu yang bertanggungjawab dalam mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana pada zaman beliau, pada zaman Saidina Uthman, dikumpulkan semua para ahli Quran yang mahir menulis Quran ni. Maka ketika zaman Saidina Uthman lah berjaya Quran itu dibukukan. Maka dinamakan Quran kita ni kaedah ataupun Resam Uthmani. Jadi resam itu kaedah penulisan ataupun penulisan, manakala Uthmani itu merujuk kepada Khalifah Saidina Uthman bin Affan. Khalifah Saidina Uthman ni khalifah yang keberapa? Yang ketiga, alhamdulillah. Yang pertama siapa? Abu Bakar. 2 Umar. Yang ketiga Uthman. Yang keempat Ali. Lepas 4 khalifah tu ada lagi khalifah tak? Tak ada lagi lah khalifah yang maksud. Tapi sebenarnya ada khalifah-khalifah yang lain. Sat lagi Ustaz cerita dalam perbincangan mukadimah tanda-tanda bacaan. Baik. Sebelum saya lanjutkan berkenaan cerita tanda-tanda bacaan seperti mana yang tertera dalam buku tajuk Ustaz ni, rupa-rupanya kita sebagai umat Rasulullah kena tahu sedikit sejarah bagaimana Quran itu dikumpulkan. Start bila mulanya Quran itu dikumpulkan, ditulis. Okey, dengar molek-molek. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, sebagaimana sedia maklum,
Nabi SAW menerima wahyu, menerima Al-Quran tu daripada siapa? Daripada malaikat Jibril alaihissalam. Macam mana cara Nabi terima wahyu? Macam-macam lah caranya. Ada beberapa kaedah dan caranya. Antaranya malaikat Jibril menjelmakan diri dan membacakan ayat suci Al-Quran itu kepada Nabi SAW, lalu diikuti oleh Nabi. Dan puan-puan, pada ketika itu apabila Nabi ikut bacaan malaikat Jibril, puan-puan tahu, ketika itu puan-puan belum lagi Quran itu ditulis ataupun belum lagi dibukukan. Dan ketika pada peringkat awal, puan-puan sedia maklum ya, Nabi hanya berdakwah secara senyap-senyap, maknanya bisik-bisik je, selu-selu je bercakap dengan keluarga baginda. Sebab ketika itu, ya, pada zaman itu belum ada lagi agama kita ataupun agama Islam belum ada lagi pada waktu itu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian barulah Nabi berdakwah secara terang-terangan. Jadi puan-puan pada peringkat awal apabila Nabi terima wahyu, Nabi buat apa terbalik rumah? Sudah tentu Nabi ceritalah kepada ahli keluarga baginda, terutamanya isteri baginda sendiri. Dan puan-puan, pada ketika itu pada peringkat awal ya, ada hanya beberapa orang sahabat-sahabat Nabi yang tahu menulis. Tak ramai sahabat Nabi yang tahu menulis. Antaranya Abdullah ibnu Mas'ud. Ini antara sahabat Nabi yang hampir dengan Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi apabila didengarkan bacaan Quran itu ditulislah oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi puan-puan, dan ketika itu Al-Quran belum lagi ditulis secara sempurna. Dan ketika zaman Rasulullah, Quran hanya ditulis pada mana tahu? Pelepah-pelepah tamar, dinding-dinding batu dalam gua dan sebagainya. Dekat kulit-kulit haiwan, maknanya belum lagi dibukukan. Masa tu belum ada kertas lagi puan-puan. Allahu Akbar. Jadi puan-puan dipendekkan ceritanya, sejarah tanda-tanda bacaan ini bermula apabila Nabi SAW wafat pada tahun bila? 632 Masihi. Jadi Ustaz buat kat sini sejarah tanda bacaan. Okey, apakah poin-poin penting yang puan-puan kena tahu? Yang pertama, puan-puan kena tahu bilakah Nabi kita Rasulullah SAW wafat. Nabi wafat pada tahun 632 Masihi. Dan puan-puan, apabila Nabi wafat, untuk memartabatkan Al-Quran ataupun untuk menjaga Quran itu telah diambil oleh siapa? Sudah tentu Khalifah Ar-Rasyidin. 4 orang Khalifah. Sebenarnya Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ustaz tak ada ke waktu tu usaha nak menulis, nak mengumpulkan Quran? Ada. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar ada. Tetapi belum menonjol, belum ketara. Sehinggalah tuan-tuan, pada tahun 633 Masihi, iaitu Khalifah Sayyidina Uthman telah membentuk satu jawatan kuasa, di mana jawatan kuasa itu terdiri daripada siapa? Terdiri daripada para qura ataupun ahli-ahli Quran, sahabat-sahabat Nabi juga yang hafal Quran. Dan puan-puan kena ingat, pada zaman Rasulullah, kebanyakan ayat Quran itu dihafal, tidak ditulis seperti kita pada hari ini. Hari ini kalau puan-puan tengok anak cucu kita belajar menghafal Quran macam anak saya sendiri, puan-puan, ditulis tau. Ditulis Quran tu, satu Quran tu ditulis. Allahu Akbar, kalau kita larat ke tidak puan-puan. Tapi itulah kaedahnya untuk nak menghafal Quran. Tapi pada zaman Rasulullah, masa tu belum lagi ditulis. Jadi, usaha pengumpulan ayat Quran itu, ataupun ditulis itu, bermulanya pada zaman Sayyidina Uthman, iaitu pada tahun 633 Masihi. Setelah lebih kurang 10 tahun, ataupun 632, lebih kurang 1 tahun, minta maaf, 1 tahun selepas Nabi SAW wafat. Dan usaha itu dimulakan oleh Sayyidina Uthman. Sebenarnya Abu Bakar yang mulakan, tapi yang lebih ketara adalah pada zaman Sayyidina Uthman. Dan puan-puan dipendekkan ceritanya, pada zaman Sayyidina Uthman ini, ada benda-benda yang penting yang puan-puan kena faham. Yang pertama, berjayanya Al-Quran itu dibukukan. Bila sebut dibukukan, maknanya masa tu dah ada mazhab. Mazhab ni dalam bentuk buku macam kita pegang ni lah. Berjaya. Tapi tidaklah lawa macam ni puan-puan. Tidaklah cantik macam ni, ada colour dan sebagainya. Jadi puan-puan, dan dipercayai pada zaman Sayyidina Uthman itu, hanya ada 6 jilid. Ataupun naskah Al-Quran sahaja. Puan-puan, hari ni naskah Al-Quran banyak tak? Hari ni banyak puan-puan, tak terkira banyak. Di mana kita pergi negara dalam dunia ni ada belaka Quran. Betul? Tapi pada zaman sahabat, setelah Nabi wafat, puan-puan hanya terdapat 6 jilid sahaja. 6 jilid atau naskah Al-Quran sahaja. Jadi tak banyak.
Dan 6 naskah ni dihantarlah ke Kufah, ke Mekah, Madinah dan sebagainya, puan-puan untuk menjadi rujukan kepada umat Islam. Dan puan-puan, apabila khalifah yang terakhir dipendekkan ceritanya panjang puan-puan, ada kitab, ada buku yang menceritakan tentang kisah pengumpulan ayat-ayat Quran. Tapi saya pendekkan ceritanya, setelah Saidina Ali wafat. Bilakah Saidina Ali wafat? Saidina Ali wafat pada tahun 661 Masihi. 661 Masihi. Maka puan-puan tahu tak siapa yang mengambil alih pemerintahan kerajaan Madinah ketika itu? Sudah tentu diambil oleh seorang khalifah namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maknanya ketika itu kerajaan Islam Madinah telah diperintah oleh siapa? Telah diperintah ataupun diambil alih pemerintahannya oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan puan-puan tahu tak, pada ketika ini ataupun ketika zaman khalifah ini, sejak zaman khalifah yang 4 tu lagi lah puan-puan, kerajaan Islam Madinah ataupun kerajaan Islam sudah pun menjalinkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Dan ketika itu umat Islam bertambah. Dan puan-puan, ketika pemerintahan zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, berlaku masalah pada khalifah, iaitu dia susah nak membagi tahu ataupun nak berhubung dengan negara-negara luar melalui ayat-ayat Quran. Sebab ketika itu ayat Quran belum ada tanda bacaan lagi. Dia hanya ada ditulis begini. Kalau puan-puan tengok dekat museum kat Mekah sana, ada satu tempat tu ayat Quran tu, puan-puan nampak tak tulisannya besar-besar? Itulah Quran pada zaman khalifah yang mana belum ada tanda bacaan lagi ketika itu. Jadi pada zaman khalifah ini, Muawiyah, dia memikirkan, susah macam ni, orang nak baca Quran. Susah saya nak berhubung dengan negara-negara luar. Maka pada zaman Khalifah Muawiyah ni, tapi kena tahu dulu, Khalifah Muawiyah ni memerintah negara Islam pada tahun bila? Pada tahun 661 Masihi. 661 Masihi. Maknanya lepas Saidina Ali wafat, maka terus diambil alih pemerintahan kerajaan Islam oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan apa yang berlaku pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ini dikenali sebagai fasa 1. Fasa 1 pemerintahan negara Islam dimulakan pada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan oleh kerana ada masalah. Rakyat negara tersebut ataupun ketika itu umat Islam nak baca Quran, maka beliau telah memerintahkan seorang ulama yang bernama Abul Aswad. Ulama yang bernama Abul Aswad. Abul Aswad Ad-Duwali. Inilah nama ulama yang pertama sekali telah berjaya menghasilkan titik. Tanda bacaan yang pertama wujud dalam Quran adalah titik. Yang dihasilkan siapa namanya? Abul Aswad Ad-Duwali. Sebut dia. Bila ulama ni hidup? Pada zaman Saidina ataupun Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dia ni hidup pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dan beliau dengan izin Allah telah berjaya menghasilkan titik. Tahu tak titik? Titik tanda yang pertama dalam Quran, tahu? Puan-puan tengok setiap huruf, ada tak huruf Quran yang ada titik? Itulah titik yang pertama ataupun yang berjaya dihasilkan oleh Abul Aswad Ad-Duwali. Jadi kalau keluar soalan, siapakah ulama yang pertama menghasilkan tanda bacaan? Abul Aswad Ad-Duwali. Apa tanda bacaan yang pertama wujud? Titik. Pandai. Jawapan tu dah ada kat situ. Puan menjawablah begitu, ya. Ini adalah pada fasa yang pertama. Seterusnya dipendekkan cerita. Setelah Khalifah Muawiyah wafat ataupun meninggal, maka kerajaan Islam telah pun diambil alih oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah yang kedua, ini yang pertama tahu. Khalifah yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan. Bila dia memerintah? Kalau Khalifah Muawiyah memerintah pada tahun 661 Masihi, yang dia ni memerintah pada tahun 685 Masihi.
Pada tahun 685 Masihi. 685 Masihi. Dan Khalifah Abdul Malik juga, tuan-tuan menghadapi masalah dari segi nak memberi pengajaran ataupun nak memahamkan bacaan ayat suci Al-Quran kepada masyarakat ketika itu. Sebab tanda bacaan belum banyak lagi wujud dalam penulisan. Maka ketika zaman itu, beliau telah memerintahkan seorang ulama yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Maknanya yang ini kiranya fasa yang kedua lah ni. Seorang ulama yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi ulama yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf ini, dia ni hidup pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Apa jasa dia? Rupa-rupanya dia ni telah berjaya menyambung usaha daripada Abul Aswad Ad-Duali, iaitu beliau menghasilkan banyak lagi titik-titik pada huruf-huruf Al-Quran. Maknanya dia ni berjaya menghasilkan dia, tapi sebelum tu kita sebut menyambung usaha Abul Aswad, iaitu dengan menambah titik pada huruf Al-Quran. Kalau sebelum ni, titik yang diwujudkan oleh Imam Abul Aswad tidak begitu banyak, maka usaha itu telah diteruskan oleh siapa? Imam Al-Hajjaj bin Yusuf dengan menyambung usaha Abul Aswad tadi, dengan menambah titik-titik pada huruf-huruf Quran yang lain. Ya? Jadi puan-puan, ini adalah fasa yang kedua. Setelah fasa yang kedua ni, Abdul Malik bin Marwan wafat, maka telah diambil alih oleh kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah. Maknanya ni yang ketiga lah ni. Kerajaan Abbasiyah ataupun Khalifah Abbasiyah. Di mana Khalifah Abbasiyah ini telah pun memerintah negara Islam bermula pada tahun 752 Masihi. 752 Masihi. Ustaz, soalan macam ni keluar ke dalam pagi sini sejarah ni Ustaz? Jawapannya tak keluar. Ustaz takkan keluarkan perempuan. Kalau perempuan nak jawab soalan sejarah ni, perempuan ambil peringkat diploma, ambil peringkat degree. Perempuan akan belajar yang ni. Tapi peringkat sijil macam perempuan ni Ustaz takkan keluarkan. Tak ada gamak Ustaz nak keluarkan. Takut perempuan tak boleh nak jawab. Sebab dia melibatkan sejarah ataupun melibatkan angka-angka yang tertentu yang perempuan tidak boleh salah pada dia. Jadi ini maklumat ni saya ambil daripada apa yang saya belajar satu ketika dulu. Jadi puan-puan, Khalifah Abbasiyah telah mengambil alih kerajaan Islam dan ketika itu beliau telah memerintahkan seorang ulama pada waktu itu. Tapi kejap, sebelum tu kita tengok sini fasa yang ketiga. Beliau telah memerintahkan seorang ulama yang bernama Imam Khalil bin Ahmad. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tu dia. Sebut nama pun tergeliat lidah kita perempuan. Perempuan tahu apa jasa yang besar Imam Khalil bin Ahmad pada zaman Khalifah Abbasiyah ini? Sudah tentu beliau ini adalah ulama yang banyak menghasilkan tanda bacaan. Antaranya apa? Antaranya contohnya tanda mati, tanda sukun, sabdu dan sebagainya. Rupa-rupanya pada zaman Khalifah Abbasiyah, iaitu ulama yang bernama Imam Khalil bin Ahmad inilah bermulanya banyak tanda-tanda bacaan wujud pada Quran kita. Sehinggalah hari ini di-upgrade oleh ulama-ulama Quran yang lain pula. Sehingga hari ini tuan-tuan puan, tanda bacaan pada Quran kita dah lengkap ke ataupun masih ada kekurangan lagi? Jawapannya dah lengkap. Maknanya kita ni tinggal apa? Tinggal belajar je. Cari ustaz belajar lah. Jadi sat lagi akan ustaz ajar. Sebanyak 13 tanda-tanda bacaan dalam Quran bersama Uthmani. Setakat mana yang ustaz boleh tunjuk, saya tunjukkan. Dan saya akan tunjukkan bagaimana asal-usul
tanda bacaan tersebut yang ada dalam Quran kita. Jadi inilah sejarah secara ringkasnya sejarah bagaimana wujudnya tanda-tanda bacaan. Tapi sebelum tu Ustaz cerita bagaimana Al-Quran itu berada pada zaman Rasulullah SAW. Nabi terima, kemudian Nabi ajar kepada ahli keluarga baginda, tapi masa itu secara senyap-senyap. Dan ada juga baginda perintahkan kepada sahabat-sahabat lain, antaranya Abdullah bin Mas'ud, untuk menyalin semula apa yang Rasulullah terima daripada malaikat Jibril. Tapi pada waktu itu usahanya belum begitu ketara. Sehinggalah pada zaman selepas Sayyidina Ali wafat, puan-puan, maka kerajaan Islam telah pun diperintah oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian diambil alih oleh Abdul Malik bin Marwan, seterusnya kerajaan Abbasiyah ataupun Khalifah Abbasiyah. Maka ketika inilah rupa-rupanya tanda-tanda bacaan itu wujud pada Quran kita. Maknanya pada zaman Rasulullah tanda bacaan dah ada ke belum? Belum ada. Habis itu macam mana orang belajar Quran pada zaman Rasulullah? Mereka hanya menghafal sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan, ni kalau nak saya nak cerita sejarah ni panjang ceritanya. Beginilah. Kita fokuskan sebenarnya kuliah kita ni kepada tanda-tanda bacaan. Jadi hari ni Ustaz nak ajar tanda bacaan yang pertama tau. Ini yang paling mustahak. Tanda bacaan yang pertama, kalau puan-puan tengok dalam buku tajuk Ustaz, tanda bulat kecil. Sebut? Siapa nak belajar sejarah, puan-puan belilah buku sejarah ataupun bacalah kitab-kitab berkaitan dengan sejarah pengumpulan ayat-ayat Quran. Tapi sekarang ni fokus kita adalah kita nak belajar tanda bacaan Al-Quran. Tanda yang pertama namanya tanda bulat kecil. Puan-puan, tanda bulat kecil ni rupanya macam mana? Rupanya macam mana? Bulat kecil. Bulat kecil lah puan-puan. Allahu Akbar. Bulat kecil lah macam ni. Betul. Dan kena ingat, bulatnya penuh ke 3/4? Bulatnya penuh puan-puan. Tapi kena, nanti dulu. Sebelum tu saya nak perkenalkan. Rupa-rupanya dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah tajwid, tanda bulat kecil ini ada namanya. Disebut ulama dengan sebutan as-sifril mustadir. Tenganga pula puan-puan ya. As-sifril, tak apa. Saya tulis kat sini. As-sifril. Ni. As-sifril mustadir. Mustadir. Ataupun kita eja dalam bahasa Melayu, as-sifril mustadir. Ini istilah yang ulama-ulama tajwid sebut. Dalam kitab-kitab tajwid disebutnya, dalam bahasa Melayu kita tanda bulat kecil. Tapi dalam bahasa tajwidnya cuba sebut as-sifril mustadir. Ejaannya lebih kurang macam itulah. As-sifril mustadir. Ya. Jadi Ustaz ni dalam panggilan kami tak jawab bahasa Arab ke bahasa Melayu Ustaz. Ustaz bagi diskaun, jawab bahasa Melayu pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau perempuan belajar kat tempat-tempat lain, macam saya belajar dulu, saya kena jawab dalam bahasa istilah tajwid itu as-sifril mustadir. Ya. Jadi perempuan, dan ada juga disebut dengan nama sebagai tanda ini sebagai tanda ziyadah. Ini juga disebut dengan gelaran ziyadah. Ziyadah tu maknanya apa? Tambahan. Pernah dengar tak perempuan sepanjang kita hidup ni perkataan alif ziyadah, waw ziyadah, ya ziyadah. Kita tak tahu apa makna ziyadah tu. Ziyadah tu dalam bahasa kita maksudnya tambahan. Bahasa Arabnya ziyadah lah. Jadi puan-puan, tanda bulat kecil juga merujuk kepada istilah yang disebut sebagai ziyadah, ataupun kalau diletakkan di atas alif tu namanya alif ziyadah, waw ziyadah dan juga ya ziyadah. Baik, apa dia punya huraian? Cuba kita baca dalam buku tajuk Ustaz dulu. Tanda ini hanya terletak di atas huruf mat sahaja, iaitu alif waw ya. Okey, Ustaz tulis dulu kat sini ya. Baik, tanda ini, tanda bulat ni lah, tanda bulat kecil ni hanya terletak di atas, bukan di bawah ya, di atas huruf mat. Huruf mat apa dia? Alif, waw, ya. Dan perempuan macam mana dia bentuk tandanya? Sudah tentu di atas ini, macam ni. Bulatnya bulat penuh ya perempuan ya.
Dan puan-puan kena tahu membezakan antara tanda ini dengan tanda sukun. Tanda sukun tu tanda apa? Tanda mati. Tanda mati tak bulat penuh je. Tanda mati 3/4 bulat. Dia macam huruf C terbalik. Itu tanda mati. Tak belajar lagi. Nanti akan datang kita belajar. Sekarang ni kita nak tengah belajar tanda apa? Tanda bulat kecil. Yang mana saiznya kecil tapi bulatnya penuh. Saiznya kecil, bulatnya penuh. Maka setiap huruf ini ada gelaran. Yang ni namanya alif ziyadah. Sebut. Apa makna alif ziyadah? Alif tambahan. Yang ni waw ziyadah. Sebut. Apa maknanya? Waw tambahan. Yang ni ya ziyadah. Apa maknanya? Ya tambahan. Jadi ini gelaran yang ulama-ulama sebut pada huruf-huruf ini. Jadi kalau puan-puan jumpa dalam Quran banyak tak simbol macam ni ataupun huruf-huruf begini? Banyak. Bermakna tuan-tuan perempuan rajin baca Quran. Alhamdulillah. Siapa kata entahlah Ustaz tak perasan saya. Maknanya tuan-tuan tak rajin baca Quran ataupun mungkin tak belajar tentang huruf-huruf ini. Allahu Akbar. Okey, teruskan. Ia menunjukkan huruf berkenaan adalah huruf tambahan. Ingat tahu, itu sebabnya disebut huruf-huruf itu dengan gelaran alif ziyadah, waw ziyadah, ya ziyadah. Maksudnya alif tambahan, waw tambahan, ya tambahan. Jadi nanti kalau jumpa dalam Quran, apa yang patut kita buat? Cuba ikut. Tidak perlu dibaca sama ada ketika wasal atau wakaf. Okey, jadi puan-puan kena perhatikan ataupun perhatian di sini. Kalau jumpa ni nak buat apa? Kata ulama, semua huruf ini tidak perlu dibaca. Dibaca ketika wasal mahupun wakaf. Ini yang paling mustahak tuan-tuan kena faham. Semua huruf tidak perlu dibaca ketika wasal maupun wakaf. Maknanya nanti kalau jumpa puan-puan nak buat apa? Abaikan aja lah. Abaikan. Buat tak tahu je lah, buat tak nampak. Persoalannya Ji, kenapa huruf ni perlu ada pada Quran? Kenapa perlu ada? Tak apalah, biar Ustaz soal, Ustaz jawab. Okey. Jawapannya tak ada kat situ. Jawapannya dekat whiteboard. Jadi puan-puan, kalau ditanya oleh anak cucu, mak, abah, opah, kalau tak perlu dibaca, kenapa perlu ada pada tulisan? Baik, dengar mula-mula jawapannya di sini. Huruf ini perlu ada pada tulisan, tetapi tidak pada bacaan, untuk menunjukkan. Menunjukkan apa dia? Kata jamak. Istilah kata jamak. Ataupun himpun. Pada kalimah itu. Maknanya ada sebab kenapa ulama bubuh juga huruf ni daripada Quran, sedangkan pada hakikatnya pada bacaan tak dibaca pun. Sebab yang pertama kata ulama nak menunjukkan istilah makna kata jamak atau himpun pada kalimah itu. Cuba sebut kata jamak atau himpun pada kalimah tersebut. Perempuan siapa yang belajar bahasa Arab tahulah perempuan. Okey, tak apalah. Anda kata majoriti kita ni tak belajar bahasa Arab. Mari saya tunjukkan contoh. Beberapa contoh yang puan-puan boleh jadikan iktibar ketika membaca Quran nanti. Puan-puan perasan tak dalam Quran ada contoh, sebelum kita baca dalam buku tu, puan-puan perasan tak ada contoh kalimah berbunyi qalu. Qalu, dia ada macam ni. Ji, ada tanda bulat kecil kat sini. Tapi ada satu lagi kalimah, qala. Qala macam ni. Ini qala. Cuba baca. Qala. Qalu. Kenapa qalu ada tanda bulat? Yang ni tak ada. Sebab qalu tu merujuk kepada kata jamak. Kata himpun. Kalau puan-puan belajar bahasa Arab ataupun belajar tafsir lah. Tak payah belajar bahasa Arab lah detail. Nanti puan-puan susah nak belajar. Puan-puan belajar tafsir lah, senang cerita.
Qalu maksudnya apa? Mereka berkata. Mereka tu siapa? Ramai ke seorang? Dan mereka tu ramailah perempuan. Tapi kalau qala, dia berkata. Betul? Dia berkata maksudnya seorang. Jadi perempuan faham tak? Qalu ni perlu ulama letakkan tanda bulat kecil sebab nak merujuk kepada kata jamak. Ramai orang yang berkata pada kalimah tersebut, pada ayat tersebut. Jadi perempuan itu sebab kena ada tanda bulat kecil ataupun dalam bahasa Arabnya apalah ziadahnya asifril mustadi. Minta maaf ustaz, badan ustaz besar terlindung ustaz kan tak nampak. Asifril mustadir. Allahu akbar. Dulu masa saya belajar perempuan Allah, mula-mula tergeliat lidah nak nyebutnya. Biasa kita belajar daripada kecil dulu, ustaz-ustaz saya mengajar tanda bulat kecil. Tak ada pula ustaz saya khabar asifril mustadir. Bila saya dewasa, saya belajar secara formal. Masa tu saya belajar dekat mana tau? Institut Pengajian Ilmu Islam dekat Abim sana, dekat Kajang. Maka pensyarah-pensyarah saya datangnya daripada mana? Fakulti Pengajian Islam UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mereka tu semua hebat-hebat profesor, doktor. Jadi puan-puan mereka mengajar kepada kami, rupa-rupanya istilah disebut dalam bahasa Arabnya as-sifril mustadir. Dan dibagi tahu kepada kami, rupa-rupanya perlu ada tanda ini pada tulisan sebab nak menunjukkan kata jamak. Contohnya qalu tadi. Jadi saya terjemahkan di sini. Qalu itu maksudnya mereka berkata. Ustaz takkan satu je contoh. Banyak contoh lain perempuan. Contoh lain yang perempuan biasa jumpa. Saya bagi kalimah yang biasa kita jumpa. Perasan tak dalam Quran ada perkataan ulaika? Ulaika. Macam ni tulisannya. Ni. Dekat U tu ada tanda bulat kecil. Betul? Macam mana bacaan kita? Ulaika. Kita tak boleh baca ula, tak boleh. Kena baca ula. U tu pendek. Sebab dekat situ ada waw ziyadah. Ataupun ada tanda as-sifril mustadid, tanda bulat kecil. Maka U tu dibaca dengan pendek. Jadi cuba ikut ustaz baca ulaika. Dalam bahasa kita ulaika ni merujuk kepada mereka. Bila sebut mereka tu ramai ke seorang? Ramai, itulah namanya kata jamak. Habis cerita. Jadi tuan-tuan kalau nak tahu lagi contoh-contoh yang lain, bapa rujuklah tafsir ataupun Quran tafsir kita, bapa akan nampak makna dia merujuk kepada ramai ataupun jamak di situ. Jadi puan-puan, mari kita tengok contoh dalam buku tajuk ustaz. Antaranya sebut naba'u. Apakah tanda bacaan yang wujud di situ? Tanda bulat kecil ataupun as-sifril mustadir. Puan-puan, nanti dalam pakai ustaz tanya macam tu tahu. Puan-puan jangan termenung pula. Ustaz tak tahu lah tanda apa. Mungkin tanda sukun agaknya. Tak boleh. Puan-puan tak boleh jawab salah. Kalau salah maka tak ada markah. Sekali lagi diulang. Naba'u. Bagus. Nombor 2. Al-mala'u. Apakah tanda bacaannya? Bulat kecil ataupun as-sifril mustadir. Bagus. Betul lah tu. Ataupun puan-puan, ustaz boleh tak kalau saya jawab begini ustaz? Naba'u dengan al-mala'u tu saya nak jawab alif ziyadah. Boleh tak? Boleh juga. Anak murid dah jawab boleh. Boleh, tak apa, halal lah. Tapi kan kalaulah puan-puan belajar macam saya belajar dulu, ustaz saya minta kena sebut nama tanda bacaan tersebut, iaitu disebut sebagai as-sifril mustadir ataupun tanda bulat kecil. Seterusnya, cuba tengok ni. Malaihi. Apa tanda bacaannya? Tanda bulat kecil ataupun as-sifril mustadir, ataupun boleh jawab juga kalau nak jawab begini, ya ziyadah pun boleh juga. Boleh. Jadi puan-puan ada banyak pilihan ya. Saya bagi diskaun pada tuan-tuan perempuan untuk menjawab. Sama ada nak jawab bulat kecil boleh, as-sifril mustadir boleh, tanda ya ziyadah pun boleh. Boleh belaka. Alhamdulillah. 3 tu boleh belaka. Jadi puan-puan pilihlah yang mana berkenaan. Tapi kan dalam periksa kadang kami lupa. Kalau lupa buat apa? Kalau lupa, puan-puan tanya kawan sebelah. Ustaz kawan sebelah pun lupa. Tanya sebelah lagi. Perempuan, Allahu Akbar. Ustaz, kiri kanan lupa. Ustaz macam mana? Puan-puan mengucaplah. La hawla wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jawapan ataupun kebenaran pada jawapan puan-puan. InsyaAllah. Jadi sekali lagi diulang. Malaihi. Ulang. Apa tanda bacaannya? Bulat kecil ataupun as-sifril mustadir ataupun
Ya ziyadah. Boleh belaka. Alhamdulillah. Kalau puan-puan tengok makna, kat sini Ustaz dapat maknanya, malaihi ni merujuk kepada para pengikut ataupun bala tentera. Bila sebut para pengikut atau bala tentera ni, maknanya seorang ke ramai tuan-tuan? Dah sebut bala tentera tu ramai lah perempuan ya. Dia gini, makna ayat yang kita baca ni, bergantung kepada cerita dalam ayat tersebut. Jadi kalau puan-puan nak tahu apa makna detailnya, puan-puan kena tengok tafsir lah pada setiap kalimah ayat yang kita jumpa ya. Okey, seterusnya bi'aidin. Okey, apa tanda bacaan yang kita jumpa? Bulat kecil ataupun as-sifril mustadir ataupun ya ziyadah. Okey, persoalannya ya ziyadah yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Yang kedua. Yang pertama tu ya apa? Ya sukun, ya mati. Nampak tak? Different tak? Beza tanda mati dengan tanda bulat kecil. Beza kan? Siapa yang tak nampak perbezaan, balik rumah nanti ambil kanta pembesar, tengok kat situ. Mesti puan-puan akan nampak perbezaan. Puan-puan tahu tak, dulu ada pelajar saya, anak murid saya dulu, dia baca Quran pakai kanta pembesar. Ni kanta pembesar yang bulat tu, puan-puan mula-mula saya heran juga, kenapa lah puan ni baca pakai kanta pembesar? Rupa-rupanya dia ada penyakit mata yang kronik. Sampai dia datang ke kelas saya, dia bawa Quran yang besar meja ni, puan-puan, dia baca. Nak buat macam mana? Puan-puan, kita tak boleh gelak kat dia, puan-puan, sebab itu ketentuan Allah pada dia, kesian puan-puan. Tapi alhamdulillah, pelajar berkenaan dia boleh baca Quran dengan lancar. Walaupun dia baca, guna Quran yang besar, walaupun dia guna kanta pembesar. Macam kita ni tak guna kanta pembesar, tak guna Quran yang besar, pun tak lancar-lancar baca Quran. Maka malulah kita kepada kawan-kawan kita ni. Tu yang Johan Qori kita, Qori antarabangsa tu. Ya, puan-puan daripada Kelantan, buta pun boleh jadi Johan. Kita Johan apa, puan-puan? Puan-puan sekat ini Johan kehadiran dalam kelas Ustaz. Alhamdulillah. Maknanya puan-puan rajin datang kelas Ustaz tu Johan lah tu. Alhamdulillah. Tapi baca Quran kita belum Johan lagi puan-puan. Sebab apa? Puan-puan belum khatam tajwid dengan Ustaz lagi ya. Okey, seterusnya. Asal lagi Ustaz nak ajar bagaimana puan-puan nak mewakafkan kalimah-kalimah tadi. Tadi bacaan wasal ya. Cuba sekali lagi ulang. Bi'aidin. Itu baca wasal. Okey, seterusnya. Ulaika. Ni apa yang tanda yang kita jumpa? Waw ziyadah ataupun tanda bulat kecil ataupun as-sifril mustadir. Okey, kemudian mi'atun. Apakah tandanya? Alif ziyadah ataupun bulat kecil ataupun as-sifril mustadir. Okey, jadi puan-puan, jawapan puan-puan antara apa tahu? Sama ada alif ziyadah ke waw ziyadah, ya ziyadah ataupun bulat kecil atau tanda ataupun as-sifril mustadir. Okey, seterusnya li syai'in. Apakah tandanya? Alif ziyadah ke ya ziyadah? Alif ziyadah. Kalau alif ziyadah sah, cerah, sihat mata tuan-tuan. Alhamdulillah. Seterusnya ulu. Ulu tu ada berapa tanda? Ada dua. Yang pertama waw ziyadah, yang kedua alif ziyadah. Okey, apa yang saya ajar tadi adalah bacaan ketika wasal. Sekali lagi diulang ya. Daripada atas. Sat lagi Ustaz nak dengar bagaimana kita nak mewakafkan bacaan pada ayat tadi, pada kalimah tadi. Okey, mula-mula sekali lagi ikut. Naba'u. Al-mala'u. Malaihi. Bi'aidin. Ulaika. Mi'atun. Lisyai'in. Ulu. Perasan tak, setiap kalimah yang dibaca tadi, semua huruf yang ada tanda bulat kecil itu tidak dibaca pada bacaan. Betul? Tapi kalau anak cucu tanya, mak, habis tu kalau tak baca kenapa kena ada pada tulisan? Jawapannya, untuk merujuk kepada kata jamak. Jawapannya senyap. Ustaz tak tahu ni jawab apa. Jawapan tu ada kat whiteboard, Ustaz dah bagi tahu jawapannya. Dan kalau anak cucu banyak soal jawab juga, suruh dia datang belajar tafsir, belajar bahasa Arab dengan mana-mana ustaz. Allahu Akbar. Sekarang ni saya nak tunjukkan bagaimana kalau kita nak wakafkan kalimah tadi. Boleh tak? Boleh tak kita wakafkan kalimah tadi? Andai kata tak cukup nafas, bolehlah puan-puan. Contohnya, naba'u. Bila wakaf jadi apa? Apa dia tak macam tak berapa confident bacaannya? Naba'u. Bila wakaf jadi apa? Dengar ustaz baca. Bila wakaf tamat, naba'. Ikut, naba'. Tak boleh naba'u lagi dah. Faham? Bila wakaf, naba'. Sebab huruf alif di hujung tu tak diguna pakai dalam bacaan ketika wasal maupun wakaf. Okey, teruskan. Al-mala'u, kalau wakaf jadi apa?
Panjang pendek? Pendek. Al-Malak sebut. Muktamad. Wan, minggu ni Ustaz ajar gitu, minggu depan Ustaz nak dengar begitu juga bacaannya perempuan ya. Jangan minggu depan lain pula bacaannya, minggu depan sama juga sampai bila-bila. Okey, teruskan. Malaihi. Kalau wakaf jadi apa? Malaih. Sebut. Muktamad. Jangan malaih. Salah. Dia kena malaih sahaja. Dibaca pendek tanpa ada hukum mat. Okey, teruskan. Biaidin. Kalau wakaf jadi apa? Panjang pendek. Jawabnya panjang. Dekat situ ada hukum mat. Namanya mat. Namanya maklin. Alhamdulillah. Nasib baik seorang dua pelajar menjawab boleh faham. Alhamdulillah. Puan-puan, bila wakaf kalimah biaidin, kata ulama, kamu kena jadikan dia maklin. Jadi bila sebut maklin boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6 harakat. Puan-puan nak baca berapa harakat? Anda kata 2, okey. Sekali lagi diulang. Biaidin. Wakafkan? Biaid. Sebut. Mat apa dibaca tadi? Maklin. Pandai. Walaupun ada ya ziyadah. Tapi kena ingat, dekat situ ada 2 ya. Ya yang pertama, ya mati itu kena baca tak? Ya yang pertama, ya mati itu kena baca ke tidak? Kena baca. Yang tak baca? Ya ziyadah. Ya ziyadah yang tak baca. Jadi kalau dibaca ya mati bermakna adalah hukum mat, namanya matlin. Cuba perempuan buat catatan sikit kat situ supaya perempuan tak lupa sampai bila-bila. Okey, teruskan. Ulaika. Apakah tanda bacaannya? Ustaz tanya apa tanda bacaannya? Waw zada ataupun tanda bulat kecil. Jadi andai katalah kita nak berhenti. Ulaika jadi apa? Ulaik. Sebut. Muktamad. Jangan ada bacaan lain lagi lah. Tapi kan biasanya jarang orang berhenti ulaika ni pasal apa? Kebanyakan dalam Quran ulaika ni letaknya di awal ayat. Takkan perempuan nak kata Ustaz, ulaik. Ustaz dah habis nafas. Pendek benar nafas perempuan. Allahu Akbar. Tak logik dia akal kan? Jadi perempuan kalau boleh jangan berhentilah ulaika ni. Tapi kalau nak berhenti juga untuk pembelajaran, maka ulama ajar kalau berhenti ulaik. Kalau wasal pandai. Alhamdulillah. Seterusnya mi'atun. Kalau wakaf mi'ah. Tadi Ustaz dengar dia baca mi'at pula. Perempuan salah. Dia kena baca mi'ah. Sebab di hujung tadi, perempuan nampak tak di hujung kalimah tadi namanya ta marbutah. Sebut. Apa dia ta marbutah Ustaz? Saya pernah dengar tapi tak tahu apa makna. Ta tu huruf ta. Marbutah itu merujuk kepada tertutup. Marbutah tu tertutup. Jadi bentuknya kepala zirafah tertutup ke terbuka? Tertutup. Itu sebab namanya ta marbutah. Jadi apa yang kita nak buat kalau jumpa ta marbutah? Kata ulama, di saat kamu baca wakaf, kamu tukar ta tu kepada hak dhamir. Maka bacaannya mi'ah. Tapi di saat kamu baca wasal, ta marbutah itu kamu kekalkan jadi huruf ta seperti mana biasa. Maka kalau wasal mi'atun. Kalau wakaf mi'ah. Pandai. Soalnya di situ apa tanda bacaannya? Alif ziyadah ataupun bulat kecil ataupun as-sifril mustadir. Seterusnya li syai'in. Wakafkan? Tu dia. Mat apa? Mat lin lah perempuan. Mat lembut. Kadang-kadang perempuan tak menjawab. Mat senyap pula jadinya. Ini namanya mat lin. Li syai'. Mat lin lah tu. Tapi soalnya apa tanda bacaan di situ? Alif ziyadah ataupun tanda bulat kecil. Lagi satu. Ulu. Cuba wakafkan. Ulu. Wakafkan. Macam tak berapa confident dia bacaan tuan-tuan ya. Dengar molek-molek. Itulah gunanya belajar berguru. Dengar molek-molek. Bila wakaf, ulama ajar kita bacaannya ulu. Sama je. Sama.
Kalau wasal ulu, wakaf pun ulu juga. Tapi biasanya ulu ni dia ada sambungan ayatnya. Contohnya ulul albab. Contohlah ya. Ulul albab. Maksudnya apa? Ulul albab, wahai orang yang berfikir. Albab itu orang yang berfikir. Jadi perempuan, bila sebut ulul albab, wahai orang yang berfikir. Maknanya wahai orang yang berfikir. Wahai orang yang berfikir tu ramai ke seorang? Ramai. Ya ulul albab. Contohnya, wahai orang yang berfikir. Contohnya lah ayatnya. Jadi perempuan yang dirahmati Allah, inilah antara contoh tanda bulat kecil yang banyak dalam Quran. Perempuan banyak ke sikit? Banyak. Dah Ustaz sebut banyak tadi, banyak dalam Quran. Persoalannya, dalam surah Fatihah kita ada tak tanda ini? Tak pastilah Ustaz. Ustaz boleh tengok ke surah Fatihah? Tengoklah perempuan. Tengoklah muka surat yang kelima, buku tajwid Ustaz. Ni buku tajwid Ustaz ni warna hijau. Ni kan ada muka surat 5, tu surah Fatihah. Cuba Ustaz bagi masa setengah minit. Tengok, ada tak tanda bulat kecil ataupun as-sifril mustadir pada surah Fatihah kita? Pom-pom tak ada ni? Pasti ya? Baik, tuan-tuan perempuan, tetapkan iman. Betul lah tu. Memang tak ada pun tanda bulat kecil. Ya? Pada mana ayat dalam surah Fatihah. Maka nanti, bila baca Fatihah, puan-puan tidak perlu membincangkan, tidak perlu mempraktikkan tanda ini dalam Fatihah kita. Setakat ni okey. Habis tu Ustaz, kalau tak praktikkan, kat mana kami nak jumpa tanda ni? Puan-puan bacalah surah-surah yang lain. Surah-surah yang panjang yang lain. Jadi hari ini, saya hanya ajar satu tanda bacaan saja untuk bekalan tuan-tuan di rumah. Minggu depan, minggu akan datang, baru Ustaz ajar tanda-tanda yang berikutnya. Tanda bacaan ni berdasarkan pengalaman saya tak boleh mengajar banyak-banyak. Sebab apa? Kita ni tak boleh terima banyak. Kita hanya boleh terima sikit saja perempuan. Sebab hari ini Ustaz cerita mukadimah tentang sejarah ataupun tanda bacaan. Kemudian saya masukkan sikit tentang tanda bacaan yang pertama, namanya tanda bulat kecil. Perempuan ada soalan nak tanya tak tentang tanda bulat kecil ni? Susah ke senang nak faham? Senanglah Ustaz. Jadi kalau anak cucu tanya, kenapa tanda ni kena ada pada Quran? Untuk menunjukkan istilah kata jama'. Puan-puan, terima kasih banyak-banyak kerana puan-puan memahami apa yang diajar. Mudah-mudahan saat lagi baca Quran juga kita dapat memahami praktikal bacaannya dengan betul, insya-Allah. Mari hari ni nak baca Quran jilid berapa hari ni? Bulat kecil. Oh, ada alif kecil. Alif baby. Alif kecil dah. Okay. Okey. Ulaika ni, siapa belajar hukum mat dengan Ustaz? Kelas ni mesti dah belajar hukum mat. Mat apa ni? Mat apa ulaika? Dah pula mat termenung pula. Atau mat tengah berfikir. Jawabnya mat wajib mutasil. Mat apa ji? Wajib mutasil. Mu'tamad. Tak ada mat lain kat situ. Melainkan mat wajib mutasil. Kat mana mat wajib? Pada la. La itulah mat wajib. Apa buktinya? Buktinya dalam satu kalimah ni ada huruf mat. Huruf matnya apa? Alif kecil. Di atasnya ada tanda apa? Pemanjang. Sebelumnya baris satu di mana? Atas. Dan selepas huruf mat alif ada huruf apa? Hamzah biasa. Maka layak jadi mat wajib mutasil. Harakatnya berapa? 4 atau 5 pula 6. Pula 4 atau 5 ketika wasal, wakaf 6 harakat. Tapi dalam hal ini kita tak boleh wakaf kat sini. Sebab apa? Hamzahnya berada di tengah. Maka tak boleh diwakafkan Hamzah. Jadi nak tak nak tuan-tuan kena baca gini je. Ulaika. Sebut. Jadi kalau puan tanya saya tadi, di mana bacaan panjang kita pada la? Apa yang menyebabkan la tu panjang? Sebab ada huruf mad alif. Dan di atas alif tu kebetulannya ada tanda pemanjang. Biasanya huruf mad yang ada tanda pemanjang, maka nilai harakatnya antara 4 atau 5 harakat. Ataupun setengah ulama kata lebih pada 2 harakat. Jadi puan-puan, jadi setakat ini faham tak apa hukum mat kat situ? Tapi nanti dalam periksa Ustaz tak tanya mat tau. Dalam periksa Ustaz tak tanya mat. Puan-puan jangan pula jawab begini. Apakah tanda bacaan pada ulaika? Mat wajib mutasil. Kompong Ustaz letak pangkah kat situ. Salah jawapan. Lain di soal lain dijawab. Ustaz tanya apa tanda bacaannya? Waziyadah ataupun bulat kecil ataupun as-sifril mustadil. Itu jawapan yang Ustaz nak dalam semester ini. Tapi kalau Ustaz tanya akan datanglah bila-bila masa. Apa nama mat pada ulaika?
mak wajib mutasil. Jadi puan-puan itulah jawapan kepada apa yang puan tanya tadi. Mudah-mudahan dapat memberikan ingatan yang baik kepada kita dalam hukuman, insya-Allah. Jadi hari ni nak baca surah apa ni? Jilid berapa? Hari ni surah Yasin ke? Yasin. Jangan kot-kot puan-puan. Minggu sudah? Minggu sudah? Jilid 2. Minggu ni Yasin lah. Okey, buka buku surah Yasin kita jilid yang ke-8. Lain kali, ginilah puan-puan ya. Siapa-siapa dalam kelas ni, tolonglah ingatkan kepada kawan yang lain. Kadang-kadang ada kawan yang tak datang lama. Jadi tak tahu nak baca surah apa. Jadi puan-puan, kadang-kadang tanya dengan ustaz saya pun kadang-kadang tak berapa ingat. Sebab saya banyak kelas. Jadi kalau boleh puan-puan, ya, bawa dua-dua sekali. Boleh juga. Tapi kalau rasa malas nak bawa dua tu, tanya dengan kawan. Hari ni surah Yasin ayat 69 ke? Ayat 69. Alhamdulillah. Betul. Wa ma 'allamna. Kalau ada rezeki kita hari ni, mungkin kita habiskanlah bacaan surah Yasin. Tinggal sikit lagi ya. Dan selepas ini, puan-puan tak perlu lagi baca surah Yasin. Puan-puan lebih tumpukan kepada surah yang berada pada jilid yang kedua. InsyaAllah. Okey, tugas tuan-tuan puan-puan macam biasa ikut ustaz baca. Tapi dalam masa yang sama, puan-puan tengok ada tak tanda bulat kecil pada ayat yang kita baca. Boleh? Dan kita nak kaji apakah makna bagi kalimah yang merujuk kepada bulat kecil itu. Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. Ada ke tanda bulat kecil? Tidak ada. Sambung. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Ada ke tanda bulat kecil lagi? Tak ada juga. Okey, kita abaikan ayat 69, surah Yasin tadi ayat 69, tidak ada tanda bulat kecil pada ayat tersebut. Sambung ayat 70. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Nampak ke tanda bulat kecil? Tak ada, tak nampak. Maka tak perlu kita bincangkan ya. Sambung lagi ayat 71. Tapi sebelum tu kejap, lupa pula Ustaz nak sebut terjemahan makna ayat yang kita baca tadi. Dalam ayat 69 Allah menyebut, kami tidak mengajari Muhammad itu sihir dan memang tidak patut baginya. Al-Quran ini semata-mata peringatan yang sangat jelas. Jadi jelas dekat sini bahawa tuduhan yang mengatakan bahawa Nabi kita ni adalah ahli sihir, maka adalah tidak betul semata-mata. Dan tuduhan ini dinafikan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 69 tadi. Ya. Kemudian ayat 70 kata Allah untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya dan memberi ketentuan yang pasti bagi orang-orang kafir. Sambung lagi ayat 71. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Okey, kalau boleh berhenti kat situ dulu. Sekiranya tak cukup nafas. Tapi kalau nak cukup nafas, sila sambung sampai habis pun tak ada masalah. Puan-puan nampak tak ada tanda alif ziyadah? Kat mana? Awalam yarau. Jadi gariskan perkataan yarau. Apa makna yarau di situ? Cuba puan-puan perhatikan makna ayat keseluruhannya. Tidakkah mereka tahu bahawa kami ciptakan atas kekuasaan kami? Awalam yarau anna khalaqna lahum
mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun, iaitu haiwan ternakan yang kemudian mereka miliki. Maknanya dalam perkataan awalam yarau anna khalaqna, ia merupakan ayat persoalan. Tidakkah mereka tahu? Mereka tu siapa? Mereka tu siapa? Orang, manusia. Manusia ni seorang ke ramai? Maka itu sebab perkataan yarau itu ulama letakkan tanda bulat kecil, nak merujuk kepada istilah ramai di situ. Maknanya ayat ini Allah nak suruh kita berfikir. Tidakkah mereka tahu bahawa kami ciptakan atas kekuasaan kami, iaitu Allah, segala haiwan ternakan yang kemudian mereka miliki. Maknanya Allah suruh kita berfikir bahawa segala haiwan di luar sana, siapa yang jadikan? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang Allah minta berfikir adalah kita, iaitu manusia. Manusia itu bukan seorang tetapi ramai. Jadi sekali lagi saya ulang, perkataan yarau itu diletakkan tanda bulat kecil ataupun alif ziyadah untuk merujuk kepada kata jamak, merujuk kepada mereka, iaitu seluruh manusia yang ada di alam ini. Allah suruh berfikir pada ayat tersebut. Sambung ayat 72. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Dan kami jinakkan ternakan itu bagi mereka. Sebahagiannya mereka tunggangi dan sebahagian lagi mereka makan. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. Puan-puan dalam bab wakaf, puan-puan ingat tak apa nama wakaf tu? Apa nama wakaf? Mana dia nama wakaf Qoqalah? Puan-puan, la ilaha illallah. Apa nama wakaf tu? Wakaf Hasan. Puan-puan, patutlah dulu ada setengah ustaz ataupun setengah guru bawa panadol dalam kelas. Pasal apa pening memikirkan jawapan para pelajar. Allahu Akbar. Puan-puan, saya tanya tanda wakaf, jawabnya wakaf Hasan. Kalau jumpa nak buat apa? Baik sambung. Betul, baik terus. Tetapi baik tak berhenti. Baik juga berhenti. Contohnya dalam ayat ini, kalau kita berhenti, kata ulama, dapat membezakan yang mana ayat keterangan, yang mana ayat persoalan. Tahu tak ayat yang kita baca tadi, ayat statement, keterangan. Yang mana Allah kata, dan pada ternakan itu banyak sekali kegunaan dan pelbagai macam minuman. Itu ayat keterangan. Tetapi pada ayat berikutnya, afala yashkurun. Itu ayat persoalan. Mengapakah mereka tidak mahu bersyukur, kata Allah. Jadi puan-puan nampak tak, bagus juga ada wakaf Hasan ni. Di mana sama ada puan-puan sambung ataupun berhenti bergantung kepada makna ayat lah. Itu sebab perlu tak kita belajar tafsir? Perlu. Jadi kalau puan-puan belajar tafsir, agaknya wakaf Hasan ni sesuai untuk berhenti ke sesuai kita sambung? Sesuai berhenti. Tapi kalau nak sambung tidak menjadi dosa kesalahan kepada bacaan. Ya? Maklumlah kadang-kadang contohnya dalam tilawah Quran baru-baru ni ramai qari dan qariah tidak memberhentikan bacaan pada wakaf Hasan sebab mereka tahu kebanyakan wakaf Hasan ni baik sambung daripada berhenti. Ya. Baik sambung. Setakat ni ayat tadi ada tak tanda ziyadah, tanda bulat kecil? Tidak ada. Sambung. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Nampak tak perkataan wattakhadhu? Wattakhadhu itu bukankah ada tanda alif ziyadah? Ataupun alif tanda bulat kecil ataupun tanda as-sifril mustadir. Persoalannya ustaz, kenapa kena ada tanda tu kat situ? Cuba tengok makna ayat tu. Wattakhadhu merujuk kepada maknanya mereka mengabdi kepada sembahan. Wattakhadhu maksudnya mereka mengabdi kepada sembahan. Mereka tu siapa? Orang-orang kafir ataupun orang-orang yang menyembah berhala, yang tidak beriman. Jadi mereka ni mengabdi, menyembah kepada sembahan selain daripada Allah. Maksudnya mereka sembah patung berhala, mereka sembah pokok, mereka sembah apa sahaja benda-benda yang lain selain daripada Allah. Jadi bila sebut mereka tu merujuk kepada ramai ke seorang?
Ramailah orang-orang kafir pada zaman dulu ramai. Hari ni pun ramai juga perempuan ya. Jadi perempuan itu sebab ulama letakkan tanda bulat kecil pada kalimah wattakhadhu. Okey, sambung. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Tadi ayat tadi mereka mengabdi kepada sembahan selain daripada Allah dengan harapan untuk mendapat pertolongan. Lalu Allah kata lagi, berhala-berhala itu tidak mampu menolong mereka. Sedangkan berhala itu merupakan tentera yang di bawah hadir. Faham tak apa makna tentera yang di bawah hadir? Masa saya belajar dulu, kata tok guru saya, tentera yang di bawah hadir itu maksudnya berhala-berhala yang mereka sembah semasa hidup di dunia akan dijadikan bahan bakar kepada api neraka. Itu maksudnya tentera yang di bawah hadir. Dan perkara itu akan disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh orang-orang kafir yang menyembah berhala ketika pada masa mereka hidup dulu. Jadi puan-puan, itulah maksud ayat tadi merupakan tentera yang di bawah hadir. Persoalannya, ada tak tanda asifril mustadir? Tidak ada. Tanda bulat kecil tidak ada. Sambung. فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ. Kebetulan ada mim kecil berbaring. Apa nama wakaf tu? Inilah yang kita belajar dulu, wakaf tam atau lazim. Jadi puan-puan bolehlah jadikan contoh soalan jawapan kepada persoalan yang Ustaz tanya dalam buku tajwid ataupun buku latihan ya. Jadi Ustaz persoalannya kami nak salin daripada mana ke mana? Puan-puan salinlah, fala yahzunka qauluhum. Lepas tu bubuh tanda mim kecil berbaring. Lepas tu ayat berikutnya nak salin boleh, tak nak salin pun tak apa. Kalau tak nak salin kena bubuh dot. Menunjukkan ada ayat berikutnya ya. Jadi satu-satunya ayat yang ada mim kecil berbaring dalam surah Yasin adalah ayat ini. Sekali lagi diulang. Fala yahzunka qauluhum. Oh ya, lupa pula Ustaz nak tanya. Kalau jumpa wakaf ni nak buat apa? Amat digalakkan berhenti. Itu statement Ustaz pada minggu sudah. Puan-puan follow. Boleh ikut tak? InsyaAllah. Amin. Mudah-mudahan. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Janganlah sampai ucapan mereka membuat kamu berduka cita kerana kami benar-benar mengetahui segala apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dalam ayat tadi ada tak tanda bulat kecil? Tak ada, kita abaikan. Cuma Ustaz nak kongsi puan-puan ilmu ni, dulu masa saya belajar, kata tok guru saya, ayat ni sebenarnya boleh dijadikan ayat untuk menenangkan jiwa kita. Andai kata kita ni ditimpa musibah ataupun kita ni ditimpa masalah yang mungkin menggusarkan kita. Kita asyik sedih aja, tiap hari sedih kan puan-puan. Maka caranya adalah membacakan ayat ini pada telapak tangan kita. Ni, kita baca ayat ni tadi, baca dengan tajwid. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Hembuskan pada tapak tangan. Hembuskan pada tapak tangan kita. Lepas tu terus sapu pada dada. Terus sapu pada dada. Ustaz berapa kali nak buat Ustaz? Seberapa banyak yang puan-puan mampu buat? Ataupun buat bilangan yang ganjil. Tak mampu banyak, buat sekali pun boleh. Buat 3 kali pun boleh, 5 kali pun boleh. Jadi puan-puan yang penting kita buatlah. Ini salah satu ikhtiar untuk kita nak menenangkan jiwa kita yang gusar. Yang gudah gulana. Mungkin kita tengah ditimpa musibah, sedih Ustaz ataupun risau saya Ustaz memikirkan contoh anak cucu perangai tak elok dan sebagainya. Contohlah ya, contoh perempuan ya. Ataupun ada masalah keluarga, maka baca ayat ni, hembus pada tapak tangan, sapu pada dada tuan-tuan. Boleh? Cuba buat. Nak tahu apa kesannya, cuba buat dululah perempuan ni. Lepas tu, khabar kat Ustaz. Kalau ada kesannya, Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada kesan, perempuan jangan marah kat Ustaz pula. Mungkin perempuan tak cukup sekali, kena buat banyak kali. Barulah Allah terima doa kita. Allahu Akbar. Perempuan, kita sambung ayat berikutnya.
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Kalau rasa tak cukup nafas, baca laju sikit, insya-Allah cukuplah nafas tadi sampai habis ya. Adakah manusia tidak sedar bahawa kami jadikan dia daripada setitik mani kemudian tiba-tiba menjadi pembangkang yang nyata? Dalam ayat tadi ada tak tanda bulat kecil? Tak ada. Teruskan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dan manusia membuat misal perumpamaan bagi kami, tetapi dia lupa asal kejadiannya. Kita ni kalau bab-bab membangkang nombor satu puan-puan, tetapi dalam masa sama sebenarnya kita lupa akan asal usul kejadian kita. Sambung. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Nampak tak dekat kola, ada tak tanda bulat kecil? Tak ada, sebab dia merujuk kepada seorang, bukannya ramai. Ya, jadi kalau puan-puan tengok makna ayat tadi, dia berkata, dia itu seorang lah. Siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Cukup ke nafas tu? Mudah-mudahan insya-Allah ya. Sekali lagi, tarik nafas elok-elok, dengar ya saya baca. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Puan-puan nampak tak dalam buku ni perkataan qul yuhyi, dekat yi tu ada mat tak? Ada hukum mat tak? Ada ke tak ada? Ada, tapi dalam ni tak ada nombor. Dalam buku puan-puan ada nombor tak? Tak ada nombor. Nampak? Kita ni tak boleh belajar dengan buku. Sebenarnya dalam buku ni sepatutnya dia bernombor. Dekat yi tu ada mat, namanya mat mat senyap pula. Mat asli. Puan-puan, bukankah kita baca 2 harakat tadi? Jadi kalau puan-puan belajar dengan buku, confirm puan-puan salah. Sebab apa? Dalam buku dia tak sebut pun mat apa. Ataupun dia tak sebut apa-apa nama hukum. Sedangkan cuba tambah perkataan ataupun nama mat kat situ bawahnya, bubuh nombor 16 dan tulis mat asli lah. Nombor 16 biasanya mat asli lah. Jadi qul yuhyi itu 2 harakat ya puan ya. Sebab kalau puan-puan baca qul yuhyi alladhi salah. Kena baca qul yuhyi alladhi. Itu 2 harakat. Namanya mat apa? Mat asli. Jawablah, yang menghidupkannya ialah yang menciptakannya pertama kali. Dia Maha mengetahui segala kejadian. Sambung lagi ayat berikutnya. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. Okey, sebaik-baik bacaan, dengar molek-molek. Oleh kerana puan-puan ni dah belajar wakaf dengan ustaz, kalau bolehlah akan datang ya. Tapi tadi kalau puan-puan tak mampu boleh berhenti nara dan boleh sambung faedah. Tapi sebaik-baik bacaan, kalau dalam tilawah Quran kami dia ajar, kalau berhenti pada kalimah yang tak ada tanda wakaf. Nara tu ada tanda wakaf tak? Tak ada, maka kita kena ghostan balik. Kenapa kena ghostan ustaz? Supaya makna ayat itu tidak terputus. Puan-puan baca tadi 1 ayat ke 2 ayat? Apa nak 2? 1 lah puan-puan. Allazi ja'ala lakum sampailah minhu tuqidun tu namanya 1 ayat. Tapi kalau puan-puan berhenti pada nara,
Kemudian puan-puan sambung faidza antum minhu tuqidun, kata ulama, kata tok guru saya dulu, seolah-olah kamu macam baca 2 ayat. Sedangkan kita baca tadi berapa ayat? Jadi untuk menjadikan di 1 ayat, bila dah berhenti pada nara, sebaiknya ulang. Persoalannya ustaz, saya tak tahu nak ulang kat mana. Jawapannya ulang pada minasyajari. Boleh tak cuba kita ulang kat situ? Boleh tak? Cuba. Tadi ustaz tak ulang tu sebab mungkin faktor nafas kita tak cukup. Tapi kali ini cuba kita buat. Dengar ya. Minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Andai katalah ustaz dah 4-5 kali dah saya tak boleh nak ulang ustaz kat situ, saya nak teruskan aja faida antum minhu tuqidun, boleh tak? Boleh juga, tidak menjadi masalah. Tetapi sebaik-baik bacaan kalau dalam tilawah Quran, kami kena ulang balik bacaan tadi ya. Okey, dialah kata Allah, dialah iaitu Allah lah yang menciptakan api bagi kamu yang dihidupkan dari pohon yang hijau. Maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari pohon yang hijau. Memanglah kita yang menyalakan api, tapi yang dengan izin Allah api itu menyala. Jadi puan-puan, sebenarnya Allah itu maha berkuasa untuk menciptakan apa saja sehinggalah kepada api yang kita hidupkan ketika kita nak bakar sesuatu puan-puan. Allahu Akbar. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم Kenapa berhenti kat situ? Ada wakaf jaiz. Kalau jumpa wakaf jaiz nak buat apa? Harus atau digalakkan berhenti. Kalau dah berhenti nak buat apa? Terus saja ayat berikutnya. Pandai. Papa kena pandai jawab soalan ustaz ya. Sebab apa? Setiap soalan itu merupakan sumber ilmu bagi kita. Jadi kata ulama, jikiranya kamu berhenti mithlahum, tak payah ghostan, terus saja. Bala wa huwal khallaqul alim. Tidakkah yang menciptakan langit dan bumi berkuasa pula untuk menciptakan kembali jasad-jasad yang sudah hancur itu sebagaimana dia menciptakan mereka dulu? Kata Allah, tentu sahaja Allah Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Oh ya, nanti puan-puan masa tahap 4, nanti puan-puan belajar satu bab yang mana nama bab itu adalah kaedah bacaan kalla, bala dan na'am. Ni bala. Nampak tak ada bala? Bala ni rupa-rupanya ada hukum harus berhenti, ada hukum tidak digalakkan berhenti. Jadi dalam ayat ni, kalau puan-puan nak menyambungkan bacaan itu lebih afdal. Sebab dekat bala tu tak ada tanda wakaf apa-apa padanya. Sambung. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ustaz, andai kata saya tak cukup nafas, Ustaz macam mana? Berhenti pada syai. Contoh, innama amruhu idza arada syai'an. Ikut? Syai'an. Berhenti dulu. Lepas tu tarik nafas baru, ambil daripada idza. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
Sesungguhnya kata Allah, apabila dia, yakni Allah menghendaki terjadinya sesuatu, cukuplah dia perintah, jadilah, maka terjadilah ia. Maknanya Allah nak menjadikan sesuatu tu amat mudah baginya. Macam kita ni payah perempuan nak kena cari idea lah, kena cari itu dan ini, kena usaha bersungguh-sungguh baru dapat jadikan sesuatu benda. Itu pun benda yang kita jadikan tu amat terhad, tetapi Allah tidak. Allah boleh jadikan apa saja yang Allah nak dengan sekelip mata sahaja. Jadi puan-puan, dalam ayat tadi jumpa tak tanda bulat kecil lagi? Tak jumpa. Oh, rupa-rupanya ayat surah Yasin kita ni tak banyak tanda bulat kecil. Ya, tak apa, teruskan. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ada tak tanda bulat kecil? Tidak ada. Maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan dan kepadanya pula kamu sekalian dikembalikan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tamat bacaan surah Yasin kita dengan terjemahannya sekali. Cuma Ustaz tak sempatlah nak detailkan satu persatu terjemahan. Dan saya doakan mudah-mudahan puan jumpalah ustaz-ustaz di luar sana ataupun ustazah yang boleh mengajar tadabbur ataupun tafsir ayat dalam surah Yasin yang kita baca. Tapi Ustaz nak bagi tahu ni, start minggu depan ataupun lepas ini, puan-puan tidak perlu lagi baca surah Yasin tahu. Maknanya surah Yasin jilid yang ke-8 ni puan-puan tinggallah kat rumah, tak payah bawa dulu dalam kelas. Bila masa nak bawa nanti akan datang, bila tiba masanya kita baca jilid yang ke-8. Jadi bermula pada minggu depan dan minggu-minggu berikutnya, puan-puan hanya perlu bawa jilid yang kedua sahaja. Boleh? Jilid yang kedua surah apa kita baca? Pun puan-puan tak ingat surah apa yang dibaca. Allahu Akbar. Tak apalah, bawa jilid yang kedua ya. Start pada minggu depan. Surah An-Nisa. Start pada minggu depan sampailah habisnya, hatamnya Quran yang kita baca nanti ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Minggu ni tak ada latihan ke? Tak ada. Minggu ni free. Ustaz tak bagi latihan apa-apa. Tapi minggu depan insyaAllah ada latihan yang puan-puan kena buat. Tapi minggu depan saya nak ajar 2 tanda bacaan tau. Jangan tak datang. Minggu depan ada 2 tanda bacaan. Yang pertama tanda bersambung. Yang kedua Ustaz nak ajar tanda bulat meninggi minggu hadapan. Tolong hadir ya. Jadi puan-puan terima kasih banyak-banyak hadir pada kelas Ustaz pada hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa tolong dapatkan nota ringkas Ustaz di belakang sana. Ada 2 keping RM10 sahaja ya. Terima kasih banyak-banyak. Kita sudahi kuliah dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.